Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera hadirin sekalian. Terima kasih kerana telah meluangkan masa bersama kami. Kembali lagi kita pada minggu ini dengan sebuah lagi episod di Strata Talk Show. Untuk anda yang baru mengikuti program kami ini adalah sebuah rancangan khas yang dibawa oleh di Excel Academy of Real Estate di page kami di Facebook. Ini adalah sebuah inisiatif daripada pihak kami untuk pengikut Facebook kami bagi menambah baik lagi ilmu pengetahuan berkaitan strata management. Jadi bersama kita pada hari ini ialah Surveyor Muhammad Marwan Khaliluddin, Pengarah Pesuruhjaya Bangunan Majlis Bandaraya Subang Jaya. Beliau akan membincangkan tajuk peranan Pesuruhjaya Bangunan COB di peringkat pra-pembangunan strata. Jika anda mempunyai sebarang soalan berkaitan dengan topik hari ini, boleh ajukan soalan anda di ruangan komen kami di bawah. Kita akan bincangkan soalan anda di akhir sesi program ini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Surveyor Muhammad Marwan untuk memulakan sesi perkongsian petang ini. Terima kasih Cik Ashikin dari Excel Academy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua yang menonton live Facebook ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Excel Academy yang telah menjemput saya pada sesi Strata Talk Show episod 41 pada petang ini bagi memberikan perkongsian sikit sebanyak tentang pengurusan strata. Tajuk saya pada sesi kali ini adalah peranan Pesuruhjaya Bangunan atau COB, Commissioner of Building di peringkat pra-pembangunan strata. Selama ni kalau kita lihat COB ni boleh kata banyak fungsinya tu banyak kita nampak selepas fasa handover kan, handover ataupun vacant possession ataupun bahasa laymannya selepas serah kunci lah ya. Lepas serah kunci tu macam-macam lah perkara yang dirujuk kepada COB dari segi kutipan maintenance fee, sinking fund dari segi mesyuarat agung yang perlu diadakan setiap tahun dari segi AJK, pemfailan accountant audit jadi banyak yang kita lihat itu belum lagi disentuh tentang aspek-aspek pengurusan dan penyelenggaraan di pembangunan strata ni yang banyak seringkali isunya dibangkitkan dan dipanjangkan kepada COB lah untuk dicari jalan penyelesaiannya lah Jadi sebenarnya COB ni bukan fungsi peranannya tu bukanlah di selepas peringkat handover vacant possession semata-mata. Jadi COB ni peranannya di setiap pembangunan berserata tu bermula seawal lagi sebelum adanya sesuatu projek-projek pembangunan berserata tu siap Jadi sebelum lagi unit-unit tersebut dijual kepada pembeli-pembeli di maknanya di peringkat perancangan lagi di peringkat sebelum kebenaran merancang tu, kelulusan kebenaran merancang tu diluluskan, COB telah mempunyai peranan yang besar jugalah di situ Jadi pada hari ini saya akan kongsikanlah beberapa perkara. Ini adalah agenda taklimat saya pada petang ini Saya akan mulakan dengan pengenalan sedikit secara general peranan Pesuruhjaya Bangunan COB, seterusnya ulasan pra pembangunan strata, dan seterusnya pemfailan deposit kecacatan harta bersama, seterusnya adalah pemfailan jadual peta atau JP, dan yang terakhir adalah pindaan kebenaran merancang KM atau pelan bangunan Jadi saya akan terangkan fungsi COB, punca kuasa dan sebagainya di dalam Akta Pengurusan Strata 2013 atau Akta 757 COB ni diberi kuasa sebagai pentadbir Akta 757 mengikut Seksyen 4. Akta 757 menyatakan subsection 1 iaitu pihak berkuasa negeri PBN boleh melantik seorang pesuruhjaya bangunan. Pesuruhjaya bangunan ni kalau di PBT ada seorang Datuk Bandar ataupun yang di-Pertua Majlis
dan apa-apa bilangan timbalan persetujuan bangunan dan pegawai lain bagi maksud mentadbir dan menjalankan peruntukan akta ini. Jadi pihak sendiri juga boleh melantik timbalan-timbalan persetujuan bangunan macam saya dan pegawai yang lain untuk sama mentadbir perjalanan Akta 757 ini di kawasan PBT masing-masing. Dan Subsection 3 menyatakan tertakluk kepada apa-apa arahan am atau khas pihak berkuasa negeri yang selaras dengan peruntukan akta ini, Putrajaya hendaklah menjaga pentadbiran akta ini dan boleh melaksanakan apa-apa kewajipan dikenakan dan boleh menjalankan apa-apa kuasa yang diberikan kepadanya oleh akta ini atau mana-mana undang bertulis yang lain. Jadi kuasa COB itu punca kuasanya memang tertakluk kepada akta-akta yang bertulis. Seterusnya fungsi jabatan persetujuan bangunan. Jadi persetujuan bangunan tadi adalah Datuk Bandar atau yang ketua. Jadi setiap PBT itu ada unit atau jabatan tertakluklah kepada berapa besarnya pembangunan strata di setiap PBT itu. Macam contoh di MBSJ ini seperti mana tahu pembangunan strata adalah sangat tinggi. Jadi di peringkat organisasi itu dipanggil jabatan COB lah. Jadi fungsinya sama seperti COB yang lain di Malaysia. Ada lima lah fungsi utama. Yang pertamanya lah mentadbir data inventory bangunan berserata di bawah pentadbiran MBSJ lah, ni dalam konteks MBSJ. Yang kedua, mentadbir dan mengurus kehendak akta berserata 2013, 2057. Seterusnya melaksanakan pengurusan pentadbiran, pengendalian aduan secara efisien dan efektif dan melaksanakan penguasaan dan pendakwaan di bawah Akta 77 dan juga meningkatkan kesedaran komuniti melalui program-program pendidikan yang dijalankan. Jadi untuk sesi taklimat pada petang ini dia adalah berpunca daripada fungsi utama yang kedua tadi iaitu mentadbir dan mengurus kehendak Akta Pengurusan Strata 2013 atau Akta 757. Saya juga akan berkongsi tentang timeline penlibatan COB dalam pra pembangunan strata ini dalam konteks COB Jabatan COB MBSJ lah. Jadi seawal tahun 2014 lagi kita telah mula mengenakan charge deposit kejahatan harta bersama. Seterusnya pada 2015 apabila berkuat kuasanya Akta 757 ni. Akta 757 ni kuat kuasa mulai Jun 2015. Jadi pada ketika itu COB telah mula terlibat dengan ulasan teknikal dan juga terus mengenakan charge deposit mengikut akta baru Akta 757. Dan pada tahun 2018 kami di COB MBSJ juga telah mula melaksanakan tindakan penguatkuasaan. Penguatkuasaan. Kalau seperti yang kita tahu dalam Akta 757 tu terdapat sejumlah 48 kesalahan yang boleh jika disabitkan bersalah boleh dikenakan penalti, penjara atau denda. Itu 34 kesalahan di dalam akta dan 14 lagi di dalam peraturan pengurusan strata 2015. Jadi pada tahun 2018 tu telah mula ketat-ketat kesihatan IP dibuka dan sebagainya dan seterusnya tindakan pendakwaan telah mula dilaksanakan lah. Dan seterusnya pada tahun 2023 dan seterusnya ke hadapan ini COB MBSJ akan terus terlibat dengan ulasan teknikal pra-pembangunan dan juga memberi khidmat nasihat kepada pemaju mengikut temujanji lah jika perlu, dan tindakan penguasaan juga masih diteruskan mengikut peruntukan akta yang sedia ada. Okey. Apa itu ulasan pra-pembangunan strata masa peringkat pre-development stage? Jadi proses-proses kelulusan bangunan strata ni seperti mana permohonan kebenaran merancang yang lain hendaklah melalui OAC Jabatan OAC One Stop Center. Di setiap BT tu ada OAC lah yang akan menyelaras segala proses-proses permohonan kebenaran merancang yang kelulusan dan sebagainya lah. Jadi kalau di Selangor khususnya di MBSJ juga permohonan kebenaran merancang ni dikemukakan melalui online sistem OAC 3+ online. Segala perubahan material tu sama ada peran merancang, pelan bangunan, pelan kerja tanah, pelan jalan parit dan pelan landscape hendaklah dimohon melalui sistem OAC 3+ online. Dan pihak OAC tadi akan bawa
ke dalam satu mesyuarat dipanggil mesyuarat jawatankuasa OAC. Di setiap majlis PBT itu ada jawatankuasa OAC yang diangkutai oleh ahli majlis, jabatan bidang teknikal, luaran dan juga dalaman. Jadi COB ni adalah salah satu jabatan teknikal yang memberikan ulasan ke atas pembangunan-pembangunan yang melibatkan strata. Kelulusan-kelulusan KM yang melibatkan pembangunan strata, COB wajib memberi ulasan. Jadi dalam mesyuarat tersebut, ulasan COB dikemukakan jika ia adalah pembangunan berstrata dan keputusan mesyuarat akan mengeluarkan ulasan penuh sama ada permohonan tersebut diluluskan atau sebaliknya lah, dan keputusan itu akan dikeluarkan oleh pihak urusdia mesyuarat. Seterusnya, isu-isu yang berbangkit. Jadi kenapa pentingnya ulasan COB ni? Ulasan COB ni sangat penting lah dalam setiap sebelum kebenaran merancang pembangunan strata ni diluluskan. Banyak isu-isu yang berbangkit seperti contoh isu tanah yang tidak diselesaikan sebelum permohonan tu dikemukakan lah. Contoh saya bagi pembangunan yang dirancang melibatkan di atas 2 lot tanah. Satu pembangunan yang sama tapi terletak di atas 2 lot tanah. Yang ini tak boleh sebab dalam keperluan akta, strata dan sebagainya, satu pembangunan berstrata mesti di atas satu lot. Jadi satu lot, satu JMB, MC dan sebagainya lah. Jadi kita minta isu tanah tu diselesaikan dahulu. Maksudnya kalau ada beberapa lot yang terlibat mesti disatukan dulu. Maksudnya tak ada banyak hak milik di dalam satu pembangunan tu lah. Jadi konsep-konsep pembangunan ni pun macam-macam sekarang kan. Jadi dia akan perlulah selari dengan kehendak kehendak akta yang telah dinyatakan. Yang keduanya, isu yang bangkit juga adalah cadangan pembangunan berfasa, tetapi KM yang dimohon bukan berfasa. Jadi ini pun kami perlu jugalah memberikan ulasan yang sewajarnya supaya yelah kita faham dalam setiap pembangunan tu mungkin merupakan tanah yang besar dan sebagainya. Jadi tak dapat pemaju mungkin melihat kepada keperluan semasa yang ia tidak akan dibangunkan secara berfasa-fasa lah. Jadi tak semua semua pembangunan tu disiapkan dalam masa yang sama. Jadi dia ikut tengok situasi keadaan ekonomi semasa dan sebagainya. Jadi kalau yang bukan dia buat disiapkan serentak ke semuanya sekali, kita cadangkan supaya mewajibkan supaya ia yang dimohon secara berfasa supaya urusan untuk memohon hak milik strata tu tadi tidak terkendala. Jadi kalau dimohon secara pembangunan berfasa, fasa yang mana yang telah siap dan yang handover dan yang dah dijual dan sebagainya tu boleh dimohon dulu hak milik strata. Fasa yang kemudian tu dimohon kemudian. Jika dia tidak mohon secara berfasa, pembangunan tu hendaklah siap sepenuhnya di dalam satu lot pembangunan tu hendaklah siap semua. Jadi kalau pembangunan tu mengambil tempoh 5 ke 10 tahun, jadi tidak adil kepada yang yang telah siap terlebih dahulu tu tak dapat diproses lagi pembangunan hak milik stratanya. Jadi itulah kita memberi ulasan supaya pembangunan jenis ini kalau dia mempunyai fasa-fasa adalah dimohon secara berfasa, tidak secara serentak semua sekali. Dan yang ketiga, isu besar juga permohonan pindaan KM PB tidak melalui jabatan COB. Seperti mana kita tahu di dalam saya akan terangkan selepas ini makna pindaan pelan bangunan mesti melalui jabatan COB kerana ada perkara-perkara yang perlu dipatuhi sebelum pindaan tersebut diluluskan untuk mengelakkan sebarang pertikaian oleh pembeli-pembeli dan sebagainya . Dan yang keempat adalah pindaan SIFUS. Ini di Pejabat Tanah dan Galian PTG dilaksanakan tanpa melalui ulasan COB. Dia skip ulasan COB ni terus dipinda SIFUS tu di PTG. Ini pun ada juga yang berlaku sebelum inilah . Jadi untuk mengelakkan perkara sebegini terus berlaku dan akan mengakibatkan bermacam-macam aduan dan pertikaian, jadi COB hendaklah mempunyai peranan yang besar di dalam setiap ulasan pra pembangunan strata tersebut. Jadi untuk permohonan-permohonan baru, Jabatan COB akan
memberi ulasan-ulasan yang seperti berikutlah. Yang pertama adalah hendaklah memfailkan jadual peta di bawah Seksyen 1 atau Strata ataupun jadual peta independen di bawah Seksyen 2, yang mana jadual peta tu mengandungi perkara-perkara berikutlah. Ini pemaju sebelum membuat penjualan sesuatu peta tu mesti memfailkan dahulu jadual peta. Jadual peta tu mengandungi perkara berikut. Pelan lokasi, pelan tingkat, pelan tandaan seperti dalam Akta Milik Strata Seksyen 8A yang ada seterusnya ada petunjuk bagi semua peta, semua harta bersama, semua peta aksesori biasanya dalam jadual peta tu peta akan ditandakan dengan warna merah, harta bersama warna kuning, peta aksesori warna biru. Jadi untuk membezakan supaya jadual peta ni kita dah lock siap-siap. Maksudnya kalau dah ditanda sebagai warna kuning tu harta bersama, tak boleh dijual. Secara kekal tak boleh dijual sebab pernah berlaku sebelum ini peta-peta yang asalnya adalah harta bersama tetapi tidak di-lock di dalam jadual peta tu, ia telah dijual dengan sewenang-wenang. Jadi akta yang baru ni menambah baik kelemahan-kelemahan dalam akta peraturan yang terdahulu. Jadi dan juga selain itu dia mesti menunjukkan petunjuk peta aksesori tu dihubung kaitkan dengan mana. Jadi peta aksesori ni dia tak boleh standalone. Dia mesti berhubung kait dengan peta utama tadi. Jadi mesti ditunjukkan peta utamanya apa, nombor dia dan apa peta aksesori yang berhubung dengan peta utama tadi. Selain itu ia mengandungi suatu perakuan oleh juruhukum tanah berlesen pemaju bahu bangunan atau peta tanah yang ditunjukkan jadual peta yang dipindah ke mana-mana berkenaan boleh dipecah bahagi di bawah Akta Milik Strata. Seterusnya menggunakan satu perakuan oleh arkitek, jurutera maju bawah bangunan itu peta yang dipindah itu mengikut pelan dan spesifikasi yang diluluskan di mana-mana dan mana-mana pindaan kepada pelan dan spesifikasi bawah Akta Jalan Parit Bangunan 1974, Akta 13, akta-akta yang berhubung kait dengan peringkat pembangunan tersebut dan juga mengenai apa-apa butiran lain sebagaimana ditentukan oleh Suruhanjaya. Selain itu, ulasan COB juga mewajibkan setiap pemaju tadi perlu menyediakan meter pukal secara berasingan bagi meter bacaan utama elektrik dan meter air mengikut jenis peta, peta aksesori dan harta bersama. Jadi untuk harta bersama ni hendaklah contoh harta bersama contoh kolam renang, gimnasium, surau dan sebagainya. Maksudnya meter air tu tak boleh meter yang samalah dengan peta aksesori dan sebagainya. Dia mesti meter yang berasingan berasingan. Jadi tak boleh bercampur supaya urusan billing tadi tu diasingkan. Seterusnya pemohon pemaju hendaklah membuat permohonan pajakan sebahagian tanah bagi tapak bangunan bangunan pecamak elektrik kepada pihak TNB di pejabat PTG. Ni kalau di dalam konteks Negeri Selangor, di PJ Negeri Selangor pejabat tanah daerah untuk didaftar ke dalam hak milik induk. Jadi tapak pencawang TNB ni perlu dibuat pajakan sebahagian tapak tersebut sebagai pajakan maknanya bukan pihak TNB hendaklah menyelenggara tapak tersebut bukan diselenggara oleh pihak MC atau JMB jadi segala urusan cukai dan sebagainya pihak TNB adalah bertanggungjawab. Jadi setiap setiap tapak-tapak pencawang tu hendaklah diasingkan dibuat sebahagian pajakan tanah dan kena daftarlah, kena endorse dalam master title tadi itu urusan pemaju di pejabat PTG pejabat tanah. Seterusnya hendaklah mematuhi keperluan Seksyen 94 atau 57 iaitu menyediakan satu unit pejabat pengurusan. Dan pejabat pengurusan ni hendaklah dikategorikan sebagai harta bersama ditanda warna kuning untuk kegunaan JMB, MC atau sub-MC. Jadi kalau tengok permohonan yang dulu-dulu banyak yang tak ada pejabat pengurusan jadi timbul isu untuk mengurus dan menyelenggara kawasan tersebut Jadi akta pada masa dulu tak ada lagi Akta 57 ni. Jadi Akta 57 ni yang terkini ni diwajibkan setiap satu-satu projek bangunan strata tu satu lot mesti ada satu pejabat pengurusan.
ya. Jadi tak timbullah isu lepas ni tak ada pihak pengurusan terpaksa sewa kabin, kontainer dan sebagainya, melibatkan kos yang lebih tinggi dan sebagainya. Jadi di peringkat awal ni kita nak kontrol supaya setiap bangunan serata tu disediakan satu pejabat pengurusan, ya. Seterusnya, ini pun penting juga, mematuhi keperluan Seksyen 92 Akta 757, iaitu pemaju hendaklah membayar caj deposit membaiki kecacatan harta bersama kepada COB semasa permohonan CCC dikemukakan. Yang ini adalah defect, defect pada common property, ini tak termasuk defect pada petak individu, ini ada defect pada common property sahaja. Itu pemaju hendaklah membayar deposit, kalau ikut kiraannya tu 0.5% daripada kos pembangunan kasar, setiap bangunan tu hendaklah difailkan kepada COB. Jadi permohonan CCC tu hanya akan dikeluarkan apabila pemaju mematuhi checklist yang membayar caj deposit kecacatan harta bersama ni, supaya nanti bila timbul isu-isu defect di common property, di semualah kawasan common property, kolam renang, koridor ke, lift ke dan sebagainya, jika ada kerosakan dan sebagainya, jadi dalam tempoh DLP tu, defect liability period tu boleh dibaiki, dan lepas kalau ada kecacatan lah, kalau tak ada, lepas 2 tahun akan dipulangkan semula lah kepada pemaju. Okay. Dan jabatan juga tadi seperti yang saya sebut berhak membuat sebarang pindaan atau perubahan yang melibatkan arahan atau peraturan barulah. Ini tertakluk kepada dasar atau perorangan bertulis dari semasa ke masa. Kita boleh tambah jugalah apa-apa keperluan yang perlu dipatuhi oleh setiap pemohon atau pemaju dalam setiap bangunan berserata. Ini adalah carta ahli ulasan jabatan ulasan jabatan COB bagi permohonan baru, permohonan daripada Jabatan OAC menyemak, menyediakan ulasan dan membukakan ulasan, kesimpulan ulasan lah dalam dalam jawatankuasa OAC tadi. Seterusnya adalah pemfailan deposit kecacatan harta bersama, yang ini untuk defect kecacatan pada common property. Jadi punca kuasanya adalah daripada Seksyen 92 Akta 757, iaitu Seksyen 1 menyatakan pemaju bagi suatu bangunan hendaklah mendepositkan wang tunai atau jaminan bank dengan pesuruhjaya apa-apa jumlah wang sebagaimana yang ditentukan oleh pesuruhjaya bagi maksud menjalankan apa-apa kerja untuk membaiki apa-apa kecacatan pada harta bersama dalam kawasan pemajuan selepas harta bersama itu disiapkan, dan deposit yang disebut dalam Seksyen 1 tadi itu hendaklah dibayar kepada COB apabila milikan kosong diserahkan. Dan pesuruhjaya boleh menggunakan deposit bagi maksud menjalankan apa-apa kerja yang perlu untuk dibaiki, apa kerosakan pada harta bersama dalam kawasan pemajuan itu. Dan jika Seksyen 4 jika deposit itu tidak mencukupi, pesuruhjaya boleh mengarahkan pemaju supaya mendepositkan dalam masa 14 hari apa-apa jumlah selanjutnya, ataupun sebagaimana ditentukan oleh pesuruhjaya. Seterusnya, Seksyen 5 menyatakan mana-mana deposit yang tidak dibelanjakan hendaklah dibayar balik kepada pemaju apabila habis tempoh liability kecacatan bagi kawasan pemajuan itu, akan pulangkan. Kalau tak ada apa-apa tuntutan, tak ada apa-apa pembaikan, akan pulang semua. Tapi jika ada pembaikan yang tak ada dibuat, maknanya pesuruhjaya terpaksa mengarahkan pihak-pihak lain untuk membaiki kecacatan tersebut, hanya baki saja dipulangkanlah. Kos yang telah dibelanjakan tu tidak akan dipulangkan. Dan ini adalah penalti kesalahan kalau pemaju tersebut tidak mematuhi subsection 1 tadi, apabila satu kesalahan dan boleh disabitkan didenda tidak melebihi RM50,000 bagi tiap-tiap hari atau sebahagian kesalahan itu berterusan selepas disabitkan. Ini kesalahan ataupun penalti jenayah yang dikenakan jika pihak pemaju tidak mematuhi peruntukan tersebut. Di dalam peraturan-peraturan Bersama 2015 peraturan 46 menyatakan dalam tempoh menyatakan dia punya
kaedah atau tempoh untuk memfailkan deposit syariah harta bersama. Yang peraturan 46 menyatakan tidak kurang daripada 21 hari sebelum penyerahan milikan kosong satu petak kepada pembeli melalui borang 25 beserta fee yang ditetapkan. Dan peraturan 47 menyatakan fee yang ditetapkan adalah tidak kurang dari 0.5% daripada anggaran kos pembinaan atau RM50,000 yang mana lebih tinggi 0.5% daripada gross development cost anggaran kos pembinaan ataupun RM50,000 yang mana lebih tinggi. Kalau kos untuk 0.5% daripada gross development cost itu tidak sampai RM50,000. Jadi RM50,000 akan dikenakanlah minimumnya RM50,000 yang mana lebih tinggi lah. Kalau tinggi yang gross development cost 2.5% daripada gross development cost tadi, kadar itu akan dikenakan Dan peraturan 54 peraturan perusahaan serata menyatakan deposit hendaklah dibayar balik kepada pemaju oleh pesuruhjaya apabila tamat tempoh liability kecacatan bagi harta bersama itu. Jadi selepas 2 tahun selepas habis DLP, defect liability period itu, baki ataupun deposit tu hendaklah dipulangkan kepada pemaju. Ini adalah carta alih pengurusan deposit kecacatan harta bersama. Maksudnya dari peringkat permulaannya apabila kami di COB menerima notis serahan milikan kosong VP daripada pemaju melalui borang 25, seterusnya pihak jabatan akan menyemak dokumen notis serahan milikan kosong seperti dalam senarai semak jabatan. Senarai semak itu adalah perkara-perkara dokumen-dokumen bayaran yang perlu dinyatakan menetapkan jumlah deposit dalam bentuk deposit borang 26, menyediakan surat makluman jumlah deposit dan bil deposit Jadi menyemak surat makluman dan mengesahkan sarjana pindaan. Jika tidak, menyerahkan surat makluman charge, surat buku akaun bank bagi pemaju dan bil dan merekodkan memfailkan sayanan surat makluman charge dan surat buku akaun bank dan juga bil. Ini dalam peringkat penerimaan deposit. Seterusnya apabila pada peringkat penggunaan deposit jika terdapat kecacatan pada harta bersama tersebut dalam tempoh liability kecacatan tersebut, iaitu yang mana penggunaannya jabatan akan menerima tuntutan daripada mana pihak pembeli CMB kalau sekiranya dah tubuhkan CMB dan sebagainya melalui borang 27. Borang 27 ni adalah tuntutan. Jadi pihak jabatan akan memberikan bil kepada pemaju untuk masa penggunaannya. Sepatutnya pihak pemaju tadi hendaklah membaiki ni jika berlaku deposit itu perlu digunakan dan kita akan sediakan surat arahan perbaikan kepada pemaju dan jika dibuat maju perlu maklumkan kos keseluruhan perbaikan kepada pesuruhjaya. Jika kurang, bayaran balik deposit dibuat selepas tempoh semasa selesai kerja-kerja pembinaan, dan jika lebih, pemaju akan menanggung lebihan kos, dan jika perbaikan ini tidak dibuat jadi pihak pesuruhjaya boleh melantik arkitek, jurutera, jurukur dan memaklumkan petikan tersebut dalam tempoh 7 hari dan terima perbaikan daftar. Jadi itulah deposit itu penting. Jadi jika tidak memfailkan apa-apa bayaran deposit dan sebagainya, jadi mana dana atau kos yang perlu yang hendak digunakan bagi membaiki kecacatan tersebut. Banyak juga kes-kes maju yang telah digulung dan sebagainya. Jadi itulah pentingnya deposit itu hendaklah difailkan. Dan seterusnya, jika bayaran dibuat dalam tempoh 14 hari dan terima notis, bayaran akan dimasukkan dalam akaun deposit. Dan jika bayaran tidak dibuat dalam tempoh 14 hari, maju hendaklah membayar bunga pada kadar 10% setahun atau atas dasar harian. Yang ini secara detail lah carta alih saya ingat di setiap COB itu ada diterangkan proses-proses dan sebagainya. Jadi dia punya ini semua pun berpandukan daripada Akta 77 dan juga peraturan-peraturan perusahaan serata. Jadi punca kuasa ni semuanya di situ.
Seterusnya adalah proses pembayaran balik deposit. Deposit ni kalau di ada setengah dia memang dalam akta tu boleh difailkan secara bank garanti ataupun secara tunai lah ya. Jadi bagi proses kalau di COB ni permulaannya kami akan beri permohonan bayaran balik daripada pemaju. Jadi pihak jabatan akan menyimak status tuntutan terhadap akaun catatan tu. Kita akan semak borang 27 sama ada atau tak ada tuntutan Kalau ada tuntutan, kita akan arahkan dulu pemaju melaksanakan pembaikan dan pastikan semua pembaikan telah selesai dilaksanakan. Selagi tak selesai, kami tak akan proses lah. Dan jika tiada tuntutan, kita akan pulanglah proses pulangan deposit itu seperti biasa dan bayaran akan dimasukkan ke dalam akaun pemaju tu tadi. Akan dimasukkan akaun pemaju. Sebab tadi yang memfailkan deposit ni adalah pemaju. Jadi akan dipulangkan balik ke dalam akaun pemaju. Itu habis tentang deposit penyertaan harta bersama. Seterusnya adalah pemfailan jadual petak. Pemfailan jadual petak ni kira dalam proses di peringkat pembangunan lagi maksudnya sebelum unit strata tadi tu dijual Jadi apa itu jadual petak JP Section 6 Akta 757 memperuntukkan jadual petak adalah difailkan sebelum penjualan mana-mana petak. Maknanya sebelum pemaju launch membuat penjualan unit strata tadi, jadual petak mesti difailkan dulu ke Pesuruhjaya, ke Pesuruhjaya Bangunan. Maju tidak boleh menjual mana-mana petak melainkan jika suatu JP telah difailkan dengan COB yang mana JP ini menunjukkan unit share dicadangkan bagi setiap petak dan jumlah unit share bagi semua petak. Setiap petak ada share unitnya dan keseluruhan petak tu berapa jumlah unit share tersebut. Dan untuk pemajuan yang berperingkat tadi, jadual petak juga adalah menunjukkan quantum unit share sementara bagi setiap blok sementara. Dan kalau ikut keperluan akta, selain hendaklah difailkan sebelum petak-petak dijual dan jadual petak ni hendaklah dipamerkan kepada pembeli di tempat-tempat penjualan unit strata tersebut supaya bakal-bakal pembeli ni tahu mana petunjuk petaknya, lokasi harta bersama dan sebagainya, petak aksesori Jadi hendaklah ditunjukkan juga kepada bakal-bakal pembeli sebelum semasa proses penjualan tersebut Jadi jenis borang yang terlibat dalam pemfailan jadual petak ada borang satu. Iaitu ni borang satu ni wajiblah borang yang perlu difailkan dengan jadual petak pemajuan yang tidak peringkat berfasa atau borang 1A, borang yang perlu difailkan dengan pengubahan jadual petak ni jika ada pindaan Borang 2 jika pemajuan berfasa berperingkat melalui borang 2, ni borang 2A jika ada pindaan ke atas pemajuan jenis berfasa tersebut, dan borang 3 adalah penguntukan unit share yang diupukkan Jadi borang 3 ni adalah untuk unit share yang diupukkan Yang ini penjualan yang sebelum berfasa akta lah Mana kalau kita tengok ada lagi maintenance fee yang dikira masih melalui square feet dan sebagainya, mesti memfailkan borang 3 maksudnya mesti menggunakan kaedah share unit Apakah kandungan dalam jadual petak JP itu tadi Ada pelan lokasi, pelan tingkat dan pelan tandaan Jadi kami di COB ni terima jika pembangunan strata ni yang high density dan sebagainya, lagi banyak petaknya, lagi tebal lah jadual petak tersebut sebab dia kena menunjukkan pelan tingkat, pelan tandaan setiap tingkat tu apa petak-petak yang terlibat, apa harta bersama, petak aksesori dan sebagainya hendak ditunjukkan tingkat demi tingkat dan ditandakan. Petunjuk bagi semua petak, harta bersama, petak aksesori tadi saya telah jelaskan yang ditunjukkan melalui warna-warna yang berlainan supaya dapat dibezakan. Untuk petak aksesori pula hendaklah menyatakan petak mana yang dihubungkaitkan petak utama mana. Petak aksesori ni biasanya parking tempat letak kereta tu dia bersangkut paut dengan petak utama yang mana contohnya
perakuan juruukur tanah berlesen, pemaju bahawa bangunan boleh dipecah bahagi, dan perakuan arkitek atau jurutera pemaju bahawa bangunan boleh dipecah bahagi. Jadi mana-mana pemaju yang gagal memfailkan jadual petak ni telah diterangkan dalam Seksyen 6/6 Akta 757, yang mana-mana pemaju yang tidak mematuhi Seksyen 1, 2 atau 5 melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Jadi ada kesalahan penalti jenayah di sini jika pemaju gagal memfailkan jadual petak kepada Pesuruhjaya. Ini adalah carta alih pemfailan jadual petak. Carta alihnya agak simple jugalah permulaannya kami akan menerima pemfailan JP, memastikan dokumen pemfailan lengkap mengikut senarai semak dan mendapatkan nombor fail dan buat perakuan bagi borang 1, 2 atau dan perakuan di dalam jadual petak lah. Nampak carta alihnya agak simple tapi untuk memproses untuk memproses pemfailan jadual petak ni yang lama sebab tadi yang saya sebutkan sebagai contoh di kawasan Subang Jaya, di kawasan kepadatan tinggi ni, jadi bangunan-bangunan berserata ni sangatlah banyak. Satu lot tu lebih 1,000 unit. Trend sekarang 1,500 hingga 3,000 unit pun ada sekarang. Jadi setiap helaian jadual petak tu perlu disemak dan ditandatangan oleh Pesuruhjaya atau pegawai yang diberi kuasa lah. Jadi itu yang mengambil tempoh yang panjang. Prosesnya tengok carta alihnya tak banyak peringkat, peringkatnya tak begitu banyak, tapi untuk menyemak dan menandatangan itu yang mengambil masa. Jadi diharap pihak-pihak pemaju, pemohon dan sebagainya dapatlah beri ruang kepada COB untuk memproses pemfailan jadual petak ni lah. Sebenarnya ada, lepas tu setiap satu jadual petak tebal jadi dia kena failkan 6 salinan. Jadi setiap helaian dalam 6 salinan tu perlu disemak dan diperaku lah, disign ditandatangan jadi 6 salinan tu adalah keperluan-keperluannya. Satu dia kena hantar ke PTG ke Jupom dan sebagainya lah, tu senarai semak tu adalah setiap pemaju tu ada kan. Jadi itulah keperluannya, ada 6 salinan lah, satu disimpan di COB lah. COB pun ada salinan jadual petak setiap pembangunan berserata lah yang telah diwajibkan untuk memfailkan jadual petak tersebut. Dan yang subtopik yang terakhir adalah ni yang jika ada pindaan kena merancang atau pelan bangunan. Kita faham pada awal semasa pemfailan jadual petak yang pertama tu, mungkin selepas itu berlaku mengikut keperluan semasa, pihak pemaju perlu membuat pindaan kepada pelan bangunan. Terdapat keperluan-keperluan pihak berkuasa, pihak keselamatan ataupun dan sebagainya, bomba. Jadi terpaksa pindaan-pindaan dibuat. Pindaan tak kira lah, pindaan dari segi kedudukan petak aksesori ataupun kedudukan pelan yang menunjukkan harta bersama. Kalau dulu pump roomnya di tingkat yang berlainan dan terpaksa ikutkan keperluan teknikal, kena diubah di tingkat yang lain contohnya. Jadi setiap pindaan tu hendaklah dibawa ke permohonan pindaan pelan bangunan lah, ke peringkat merancang OAC kan, pindaan pelan bangunan tu. Jadi setiap pindaan tu pun telah dinyatakan dalam Peraturan 63 Peraturan Besar Serata 2015 yang menjelaskan jika pelan atau petunjuk yang difailkan dengan Pesuruhjaya bersama dengan borang 1 dipinda atas sebab pelan bangunan yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan telah dipinda atau diubah, sama ada dua keadaan atau iaitu atas, yang pertama A, atas kehendak pihak berkuasa tempatan atau dengan persetujuan semua pembeli petak di dalam kawasan pemajuan dan pindaan atau perubahan itu diluluskan pula oleh pihak berkuasa tempatan. Hanya dua keadaan ini sahaja pindaan yang boleh berlaku
sama ada atas kehendak PBT itu sendiri atau dengan persetujuan semua pembeli petak. Ya, maksudnya untuk petak-petak yang telah dijual lah. Ya, maksudnya jadual petak ni boleh dipinda ya, selagi hak milik serata tu belum dikeluarkan lagi, jadual petak ni boleh dipinda. Tetapi mesti atas kehendak BT atau konsen ya, persetujuan semua pembeli petak. Maksudnya untuk petak-petak yang telah terjual lah, yang dah ada pembeli ya. Jadi mesti ada persetujuan. Ya. Jadi pemaju tak boleh buat pindaan sesuka hati ya, sebab jadual petak ni yang difilekan tadi sebelum projek ni dijual, dan jadual petak ini dah dipamerkan, dah ditunjuk kepada setiap pembeli. Pembeli semua dah tengok mana kedudukan petak-petaknya, petak aksesori, petak harta bersama dan sebagainya. Jadi keadilan kepada mereka jika ada apa-apa pindaan, tak kisahlah pindaan dari segi kedudukan petak, sebab tadi dah disebutkan apa kandungan-kandungan jadual petak tu. Kadang ada juga yang bawa kata share unit tak berubah, jumlah share unit tak berubah, tapi hanya kedudukan petak yang berubah, tapi tetap ada pindaan sebab kandungan jadual petak tu tadi adalah petunjuk-petunjuk, pelan dan sebagainya. Jadi apa-apa perubahan mesti dapat konsen supaya nanti tindakan pemaju ni tadi tidak dicabar, sebab ada kes-kes mahkamah dibawa oleh pembeli-pembeli ke atas pemaju yang membuat pindaan tanpa dapat persetujuan dan juga tanpa kehendak pihak penguasa tempatan itu sendiri. Jadi itu risiko. Jadi peraturan ni dibuat untuk melindungi juga pada pemaju supaya pindaan tu jika pernah tu dibuat tidak dicabar. Jika pembeli dah bagi persetujuan dan pemaju pinda, okey, tak ada isu dah kalau ada apa-apa pertikaian dan sebagainya. Jadi pihak pemaju hendaklah mematuhi dua perkara berikut. Jika ia mematuhi salah satu atas kehendak tu ataupun dengan persetujuan, biasanya akan berkebilah. Jaranglah pihak berkuasa tempatan tu mengarahkan benda tu dipinda. Biasanya pemaju yang akan mencanakan pindaan tersebut. Jadi dapatkan konsen semua pembeli dulu. Jadi dah mematuhi kehendak tersebut, barulah COB memberikan ulasan, menyokong dan sebagainya. Pindaan tersebut dibuat dalam mesyuarat OAC. Dan setelah proses tu tadi berlaku pindaan tadi, maju hendaklah dalam masa 30 hari dari tarikh pindaan atau perubahan pembangunan itu atau dalam apa-apa lanjutan masa. Jadi kita faham maju juga ialah kalau satu projek bangunan tu melibatkan ratusan atau ribuan pembeli, jadi nak dapatkan konsen tu mengambil masa. Dalam akta diberi 30 hari, tapi lanjutan masa boleh diberi oleh Putrajaya. Lanjutan ni itulah tadi untuk memberi ruang kepada pemaju untuk dapatkan persetujuan pembeli-pembeli tadi. Kita boleh bagi lanjutan masa, tapi pengecualian memang tak ada. Memang kena patuh konsen. Setiap pembeli kena bagi persetujuan. Lanjutan masa boleh, tapi pengecualian tak dapat konsen tak boleh. Jadi jadual petak tadi bersama-sama dengan 6 sainan borang 1A, pindaan jadual petak tu dan pembayaran fee yang ditetapkan. Peruntukan ini jelas terpakai bagi permohonan pindaan bangunan tersebut, dan maju hendaklah mematuhi syarat-syarat yang berkaitan selaras dengan kehendak di bawah peraturan 63 tersebut tadilah yang telah disebutkan. Dan ini adalah kegagalan pemaju mematuhi peraturan pindaan bangunan, peraturan 65 Peraturan Serata 2015 telah menyatakan ada penalti kesalahan jenayah. Mana-mana pemaju yang tidak mematuhi peraturan 2, 3 atau 4 melakukan satu kesalahan dan boleh jika disabitkan didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi saya rasa itu sahaja taklimat yang saya sampaikan pada petang ini. Saya serahkan kepada Cik Ashikin. Jika ada soalan, silakan.
telah Terima kasih kepada Surveyor Muhammad Marwan kerana berkongsi pandangan berkenaan topik kita pada hari ini, peranan Pesuruhjaya Bangunan COB di peringkat pra-pembangunan strata. Jadi tanpa melengahkan waktu, kita beralih kepada sesi soal jawab di mana Surveyor Muhammad Marwan akan menjawab sebarang soalan anda berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi soalan pertama kita dapat daripada Mizadi. Bagaimana caranya untuk mengelakkan sebarang pertikaian atau salah faham berkenaan dengan isu dalam skim strata? Bagaimana cara untuk mengelakkan sebarang pertikaian? Pertikaian salah faham ni tak dapat nak dielak lah kan kalau dah berlaku tu. Jadi itu yang COB tu penting dalam setiap peringkat pra pembangunan tu tadi. Sebagai contoh tadi saya sebutkan yang untuk pindah jadual petak tadi tu ya. Maksudnya mesti dapatkan ulasan COB dululah. Maksudnya jika pindah tu contoh mesti dapat arahan pihak persepakatan ataupun konsen persetujuan semua pembeli. Jadi bila pembeli semua dah bagi persetujuan, jadi saya rasa pertikaian tu tak timbul lagi lah. Jadi tu pentingnya peranan COB tu dalam bagi mengelakkan pertikaian lah. Itu tadi berkaitan dengan pembangunan dan sebagainya lah. Kalau yang saya pun tak faham tak jelas lah apa pertikaian tentang apa isu dalam skim strata ni, sebab skim strata ni pun bila dah lepas DP tu memang macam-macam lah isu yang timbul isu-isu pengurusan dan penyelenggaraan. Tapi untuk sesi kali ini saya berkongsi tentang peranan COB tadi di peringkat pra pembangunan. Sebelum unit-unit tersebut tadi tu dijual lagi, sebelum pembangunan strata tu siap lagi. Itu saya kongsikanlah ya, Cik Syakin. Okey. Jadi kita ke soalan seterusnya, kita dapat daripada Nazliana Nazaruddin. Apakah perbezaan antara COB dan Tribunal Pengurusan Strata? Okey, COB ni tadi Pesuruhjaya Bangunan Jadi setiap PBT, setiap majlis bandaraya, daerah dan sebagainya yang ada pembangunan berserata ni ada COB-nya, unit COB-nya. COB tu sendiri adalah Datuk Bandar ataupun yang dipertua. Jadi COB ni menjalankan tugas seperti mana yang saya terangkan tadi itulah, yang ada 5 fungsi utama yang di awal slide tadi tu kan, ada 5 kan yang misalkan pertikaian kehendak akta, pentadbiran akta, untuk program komuniti, menyelesaikan isu-isu yang berbangkit dan sebagainya. Tapi kalau tribunal ni adalah satu mahkamah khas yang maksudnya di peringkat COP itu tadi tak dapat nak diselesaikan dan memang ia adalah bidang kuasa tribunal. Tribunal ni khas untuk menguruskan kes-kes pertikaian yang melibatkan pengurusan strata. Sebagai contoh yang jelas lah, contoh mesyuarat agung tahunan AGM kan. AGM maknanya selepas dah handover tu dalam masa setahun maju kena buat AGM, penubuhan JMB, dan selepas tu setiap tahun kena buatlah JMB sehingga MC tubuhkan, dan setiap tahun pun MC kena buat mesyuarat agung. Jadi apa-apa kadang kita dapatlah juga aduan untuk membatalkan prosiding mesyuarat agung. Contohnya ada perkara yang mereka tidak puas hati dan sebagainya. Jadi COB tak ada pencukuasanya di situ untuk membatalkan mesyuarat agung. Yang adanya di Tribunal Pengurusan Strata sebab memang jelas dinyatakan fungsi bidang kuasa tribunal dan apa fungsi bidang kuasa COB. Jadi tribunal ni boleh dikatakan mahkamah lah mahkamah untuk khas untuk mendengar tuntutan-tuntutan daripada komuniti strata. Itu je, Cik Syakin. Okey. Seterusnya kita dapat soalan daripada Nicholas Chong. Ini adalah soalan terakhir. Adakah ahli jawatan kuasa mempunyai hak untuk masuk ke unit yang menjadi punca masalah dalam skim strata bagi menyelesaikan pertikaian? Ahli jawatan kuasa punya hak untuk masuk ke unit yang menjadi punca masalah. Ini saya rasa ni mungkin sebabkan leaking kebocoran kod. Saya rasa itulah maksudnya pertikaian sebab biasanya di strata ni memang biasalah utamanya puncanya daripada tingkat atas yang menjadi mangsa ni tingkat bawah, leaking, bocor. Pihak atas tak bertanggungjawab, tak nak bertanggungjawab untuk membaiki. Jadi kalau ikutkan dalam akta strata, memang pihak pengurusan JMB-MC mesti mempunyai akses untuk mencari punca
punca yang apa tu punca permasalahan kebocoran tersebut dan siapakah pihak bertanggungjawab, mesti bagi akses. Ya, memang ada apa tu memang ada hak lah untuk masuk ke unit untuk melihat siapa yang mempunyai punca. Jika tidak memberi akses, ada satu kesalahan dalam seksyen apa boleh semak dalam Akta Perundangan Strata, apa tu perkara tersebut ada satu kesalahan jika mana-mana pihak tak memberi akses dalam untuk menentukan siapa pihak yang bertanggungjawab tersebutlah. Tapi nak masuk tu kenalah ada kebenaran, tak boleh nak ceroboh, nak pecah masuk pintu dan sebagainya, sebab itu dah ada tuan, ada orang di dalamnya, kenalah secara berdiplomasi lah. Tapi kalau ada pihak yang tak nak bagi akses, memang ada kesalahan, boleh didakwa dan selanjutnya lah. Itu je Cik Syikin. Okey. Kini kita telah sampai ke penghujung rancangan Bual Bicara ini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk berkongsi sedikit mengenai CPD seminar kami yang akan kami adakan pada bulan ini. Bagi yang berminat untuk menyertai CPD seminar kami, sila dapatkan maklumat lebih lanjut di laman rasmi Facebook kami di Excel Academy of Real Estate, atau anda boleh menghubungi kami di talian yang tertera pada skrin. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Surveyor Muhammad Marwan kerana telah berkongsi pandangan dan juga perspektif beliau mengenai topik pada hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Kami berharap untuk bersama lagi dengan anda pada episod yang akan datang. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.